أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridah, kitab Pati Faridah, kitab Pati Faridah, muka surat baris yang kelima daripada atas. Surat 42 baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dalil sidik, kalau dusta mereka itu segala rasul, nescaya dusta pula khabar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah telah beri kepada rasul-rasul akan mukjizat yang seolah Allah lah firman. Kerana Allah telah beri kepada rasul-rasul akan mukjizat yang seolah Allah lah firman. Apa ada ayat ini? Yang seolah Allah lah firman, yang seolah Allahnya Allah Ta'ala kata, telah penuh hamba-Ku rasul-rasul yang ada mukjizat, bahawa ia rasul-Ku. Telah penuh hamba-Ku, ini rasul-rasul yang ada mukjizat, bahawa ia yang ada mukjizat tu rasul aku. Jadi telah penuh hamba-Ku ni, kalau kita kok buat pembuka kata cotnek dua atas tu lah, pembuka kata. Jadi Allah zahirkan mukjizat kepada rasul seolah-olahnya Allah berfirman, seolah-olah sadaqa abdi, benar oleh hamba-Ku, seolah gitulah. Seolah-olahnya bila Allah memperzahirkan mukjizat kepada rasul, seolah-olahnya Allah kata, Allah berfirman. Bukan firman dalam Al-Quran ni, bukan ni. Seolah-olah bila Allah perlakukan mukjizat kepada rasul, seolah-olahnya Allah Ta'ala kata, telah benar hamba-Ku rasul-rasul yang ada mukjizat ni. Maksudnya gitulah. Pandai ni. Kalau kita nak buat bandingan macam mana, maknanya seseorang tu benar, adalah surat aku macam mana, tapi tak ada kata, jadi seolah-olah. Boleh tak buat gini? Contohnya, kita bawa seseorang ke kampung kita, dia pun bercakap, jadi kita ada sebelah tu, seolah-olah kita membenarkan orang tu. Jadi sekarang ni orang mari nak cerita satu-satu perkara, kita yang tukang menemani. Jadi seolah-olahnya kita kata dia ni orang betul. Kita boleh tak? Soalan kita, tapi mulut kita tak kata bahawa sianu ni orang benar, kita tak kata. Tapi kitanya orang yang dipercayai oleh orang kampung. Bila kita bawa seseorang
seolah-olahnya kita kata orang ni betul maksudnya kita dah, tapi tak keluar daripada lidah kita dia ni orang betul, kita tak keluar di lidah, tapi dengan kita iring tu seolah-olahnya kita aku dah dia kan kita. Jadi sekarang ni Allah memperlakukan mukjizat di Rasul seolah-olah Allah Ta'ala kata benar hamba-Ku atas dakwaannya sebagai Rasul. Gitulah seolah-olah. Seolah yang seolah Allah lah firman. Ayat itu lah. Boleh faham tak? Seolah-olahnya Allah Ta'ala berfirman telah benar hamba-Ku yang ada mukjizat pada dia tu. Benar tu. Hamba-Ku pada dakwaan pengakuan dia sebagai Rasulullah. Jadi seolah-olah menepati Tuhan kata benar ni benar. Apa Tuhan kata benar? Sebab Tuhan perlakukan mukjizat di Rasul. Bila Tuhan perlakukan mukjizat di Rasul, seolah-olahnya Rasul ni benar. Dan dusta Rasul pada khabar Allah itu mustahil. Jadi kalau tiba-tiba orang yang Allah perzahirkan mukjizat tadi cakap dusta, seolah-olahnya Allah yang dusta. Dusta Allah mustahil. Kita nak pergi ni. Nak kena faham ayat kita dulu, payah sikit nak faham. Bukan Allah berfirman, seolah-olah Allah berfirman. Apabila Allah memperzahirkan mukjizat kepada seseorang yang mengaku ianya adalah Rasulullah. Dalil sidik. Kita maklumlah dalam bab pegangan kena ada dalil. Dalam bab pegangan kena ada dalil. Bab pegangan berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan sifat Rasul. Pegangan yang berkaitan dengan sifat Allah, pegangan yang berkaitan dengan sifat Rasul kena ada dalil. Kemudian pegangan-pegangan yang lain yang kita pegangi kerana Rasul yang bawa datang, tak perlu dalil dah. Sebab apa? Sebab kita sudah berdalil pada pegangan kita berkaitan dengan sifat Rasul. Sekarang Rasul benar. Dalilnya apa? Dalil akal didatangkan. Rasul yang benar yang kita sudah kejak di akidah Rasul ni benar. Rasul yang benar ni lah yang cerita berkaitan dengan malaikat. Kita pun berpegang kejak di akidah kita malaikat makhluk Allah ada. Mana dalil kita berpegang malaikat ada? Mana dalil? Mana dalil kita berpegang malaikat ada? Kita berpegang malaikat ada kerana dikhabarkan oleh Rasul yang kita berpegang benar pada apa yang Rasul cerita. Kemudian kita berpegang Rasul benar ni ada dalil. Ni kena ada dalil. Berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan sifat Rasul, kita berpegang wajib berdalil. Kemudian apabila kejap ada kita pegang hak Rasul ni benar, apa yang Rasul cerita kita pun berpegang. Mana kita berpegang berlakunya kiamat? Mana dalil? Kita ingat ada ayat innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Itu ayat dalil tu. Kita ingat ada dalil tu ayat Quran. Kita tak ingat dalil tu. Macam mana kita berpegang kiamat berlaku? Kerana Rasul yang benar tu yang cerita berkaitan dengan akan berlakunya kiamat. Jadi hak nak dalil ni hak berkaitan dengan sifat Allah dan sifat Rasul wajib berdalil. Kemudian apa yang Rasul ceritakan kita berpegang. Mana dalilnya? Dalil kita dalam ayat Quran kita tak ingat, hadis Nabi tidak ingat contohnya. Tapi kita berpegang apa yang Rasul cerita. Rasul mana? Rasul yang kita berpegang dengan akidah kita Rasul benar pada perkara yang Rasul ceritakan, beserta dengan kita ada dalil atas benarnya Rasul pada semua perkara yang diceritakan oleh Rasul. Jadi sifat Allah wajib berdalil, sifat Rasul pun wajib berdalil. Dalil ni bahasa Arab lah dalil ni. Tapi jadi bahasa Melayu.
Dalla yadullu dalilan. Bahasa Arab. Tapi jadi bahasa Malaysia tau. Dalil kalau kita kata kok apa bang? Penunjuk, pengecaman, gitu dah tau. Pengecaman. Itu dalil. Apakah dalil Allah ada? Ni ada langit, ada bumi. Itu pengecaman dia ni. Contohlah, apakah dalil di bawah tu ada api? Tu nampak asap naik itu mesti ada api di bawah tu. Api kita tak nampak, tapi kita boleh kata ada api, pengecamannya ada asap. Kita tak jumpa dengan harimau, tapi kita boleh kata di hutan ni ada harimau. Dalil pengecaman dia, kita jumpa tapak kaki dia. Kita jumpa tapak kaki dia, di hutan ni ada harimau. Kamu pernah tengok ke ataupun kamu pernah terserempak ke dengan harimau? Tak pernah. Dah kamu kata ada tu. Kata ada, kita kata ada tu ada dalil dia. Ada pengecaman dia mana? Saya jumpa dah tapak kaki harimau. Itu kita contohlah. Ada ni. Jadi kita berpegang Allah ada, mana dalil dia? Ada makhluk ini. Tu hak berkait dengan sifat Allah contohnya. Ni hak berkait dengan sifat Rasul. Kita berpegang Rasul benar, apa dalil? Kita berpegang Rasul amanah, apa dalil? Kita berpegang Rasul tabligh, menyampaikan, apa dalil? Kita berpegang Rasul fatanah, apa dalil? Hak ni lah hak kadang-kadang timbul kekurangan. Dalil berkaitan dengan sifat Rasul, dalil berkaitan dengan sifat Allah tu jelas. Berpegang Allah kuasa, dalilnya ada makhluk. Itu mudah je. Tapi kalau dalil berkaitan dengan sifat Rasul ni, ni saya dah tahu ni cuma orang lah. Dia ada kelas dia banyak buat soal jawab. Soal jawab ni ditanya. Dia kata berkaitan dengan sifat Allah berdalil lepas belaka. Tapi berkaitan dengan sifat Rasul ni berdalil tak apa nak lepas, dia kata. Wallahualam lah. Tak apa nak lepas tu macam mana? Apakah dalil Rasul benar? Saya tak bertanya. Ni memang dia banyak bertanya. Mana kalau orang kurang selesa tu dah ayat kelas tu, dah kena tanya. Kemudian pula banyak benda orang nak mengaji dia tanya dah. Bila dah tahu pula benda-benda yang mudah-mudah apa tengok. Benda mudah gitu dah tahu. Kalau benda tu benda payah, dah tahu, kemudian ramai pula dah tahu, okey je. Tapi kalau benda mudah orang lain tahu, kita dah tahu. Pasal ada orang tak selesa, dia tak ada ngaji gitu. Tapi dia kata dalil berkaitan sifat Rasul ni bermasalah sedikit, dia kata. Kalau dalil berkaitan sifat Allah tu okey. Dalil berkaitan sifat Allah ni simple saja. Dalil berkaitan sifat Rasul, cuma kadang-kadang kita ni nak jawab tu tak pandai. Tetapi apabila dihuraikan, contohnya dalil dalam kitab, kita dengar tu, itu kita lah menimpung. Itu je menjadi dalil kita berpegang Rasul benar. Mana kalau Rasul tak benar, yang lantik Rasul Allah, jadi Allah tak benar juga lah. Yang lantik Rasul Allah Ta'ala kan. Tiba-tiba Rasul yang Allah lantik pembohong. Siapa pembohong jadinya? Allah pembohong. Mustahil Allah pembohong. Mustahil Allah pembohong. Mustahil lah Rasul yang Allah lantik di kalangan pembohong. Gitu lah. Sebab Allah maha mengetahui segala-gala perkara. Kita ni kita lantik orang kerana pada pengetahuan kitanya dia orang benar. Tapi kita ni pengetahuan terhad.
kita pun latih lah dianya, kita pun recommend lah dianya, kita pun perkenal lah dianya. Akhirnya ramailah kena tipu dia apa ni? Inilah hak itu tu hak. Pak Mantelo, apa Mantelo ke diam pula tu? Apa Pak Mantelo kau panggil? Hak jual itulah hak saham tu. Apa? Saham cepat kaya tu apa dia? Apa? Skim cepat kaya ke apa? Kan? Yang kena tipu tu habis sekapung. Siapa yang tukang bawa? Mana ni? Hak tukang bawa tu orang yang dipercayai oleh orang kampung. Jadi orang kampung pun tertipu. Yang tukang bawa tu keluarga. Habis satu keluarga tertipu. Sebab apa? Sebab yang tukang bawa tu jahil. Dia pun tertipu juga. Dia yang tukang bawa. Maknanya yang dibawa tu menipu. Maknanya dengan dia pun orang akan cari. Orang kata kamu penipu. Dia pun kata saya pun kena tipu juga. Dia kata gitulah. Habis tu kampung kena tipu kerana orang percaya ke dia. Habis satu keluarga kena tipu kerana orang percaya ke dia. Dia yang rekomenkan. Tiba-tiba orang tu penipu. Jadi seolah-olah dia penipu jugalah. Masalah gitulah. Tapi dia tak sangka lah gitu. Sebab apa? Sebab dia yang rekomen ni orang yang jahil. Adapun Allah yang lantik Rasul ni, Allah yang maha mengetahui. Jadi kalau Rasul dilantik itu bohong, jadi yang melantik itu Allah jadi bohong, mustahil. Bukan gitulah dalil dia. Sini berdalilkan dengan mukjizat, gitulah. Ini dalil akal. Dalil ayat Al-Quran, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan telah benar oleh Allah dan telah benar oleh Rasulnya Rasulullah. Itu dalil ayat Al-Quran. Ambil dalil Al-Quran lah, pendek je. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Ayat dalam ayat dah surah apa wallahu alam tu. Tahu? Wa sadaqallahu wa rasuluh. Waktu dalam kitab. Saya kadang-kadang biasanya tanya kawan tu dia hafal Al-Quran. Biasa tanya dia lah. Tapi kalau ayat pendek-pendek tu dia tak boleh berjawab segera juga. Apa? Dah wa sadaqallahu wa rasuluh. Dah depan dia apa? Hujung dia apa? Tak ada dalam kitab je mari wa sadaqallahu wa rasuluh. Jadi kadang-kadang pendek-pendek tu dia boleh bagi jawapan. Ayat yang keberapa, surah yang berapa, tapi dia kena minta masa. Kalau ayat tu panjang, dia boleh jawapan segera. Kalau ayat wa sadaqallahu wa rasuluh, dia kadang-kadang minta masa nak cari. Ada orang tahu? Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dalil ayat Al-Quran benarnya Rasulullah. Itu dalil nakli, dia punya dalil yang dipindah, yang diambil daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini didatangkan dengan dalil akal. Benarnya para rasul dan para anbiya. Benar yang pertamanya, benar pada pengakuan mereka sebagai Rasulullah. Kemudian benarlah segala perkhabaran yang disampaikan oleh mereka. Bila benar dakwaan mereka Rasulullah, maka benarlah segala dakwaan yang mereka bawa sebagai Rasulullah. Benar pada perkara yang Rasul bawa ni, walaupun atas berbentuk gurauan sekalipun. Orang tua tak masuk syurga, tak masuk syurga atas rupa tua. Semuanya sebaya. Umurnya 33 tahun, sama sahaja sebaya. Maknanya orang tua tak masuk syurga tu betul. Tak masuk syurga atas rupa tua. Dia sama je. Ahli syurga ni sama je.
Umur 33. Tinggi 60 hasta, lebar 7 hasta. Tinggi 60 hasta. Betul tak? Lebar 7 hasta. Inilah bentuk tubuh Nabi Adam alaihi salam. Tinggi 60 hasta, lebar 7 hasta. Tak lebih dan tak kurang. Ada ni. Bukan kata tu masa mula-mula masuk syurga. Lama-lama dah makan pun jadi besar dah. Tak lebih dan tak kurang. Tinggi 60 hasta, lebar 7 hasta, umur 33. Jadi umur tua tak ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tuanya tak masuk syurga dalam rupa tua. Nabi bergurau tapi sebenar. Kemudian cerita kata Rasul ni benar ni bukan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni sifat segala Rasul. Sebab itulah kalau Rasul ni ada mana keluar perkataan yang zahirnya seperti dusta. Contoh jawapan Nabi Ibrahim alaihissalam apabila kaumnya ajak keluar ke satu tempat berpesta. Nabi Ibrahim kata, inni sakim, aku sakit. Aku ikut. Dia kata dia sakit. Walau hadis kau dusta ke tak? Tak. Sakit hati dengan ini maksiat yang dilakukan oleh kaumnya balik, habis berhala kena katok. Kemudian satu berhala yang besarnya tak dikatok. Lepas tu di tangan berhala besar ada kapok. Kemudian siapa ni yang pecah ni? Tak ada orang lain dah. Sebab Nabi Ibrahim AS lah yang kata sakim, yang kata sakit tu hendak keluar. Tinggal dia seorang. Bila Nabi Ibrahim AS ni pula sentiasa berdakwah kepada kaum dia, mana berhala tu bukan Tuhan. Jadi sekarang ni hak duduk bagi mereka duduk cela kepada Tuhan mereka lah, kata tak sebenar. Kemudian masa semua pergi pesta di luar pekan tu, Nabi Ibrahim seorang je tak keluar. Dia kata dia sakit. Jadi orang cari Nabi Ibrahim lah. Bila orang cari Nabi Ibrahim, pakat tanyalah masalahnya ni man fa'ala li alihatina, siapa buat siapa buat. Macam mana jawab Nabi Ibrahim AS? Sebagian yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Ibrahim jawab, bal fa'alahu kabiruhum fas'aluh. Bal fa'alahu kabiruhum fas'aluh. Yang buat, yang memecahkan berhala ni, tengoklah kapok duduk di mana. Kapok duduk di mana? Kapok duduk di berhala besar. Hak besar lah yang buat. Fas'aluh, tanyalah hak besar tu. Dah betul ke cakap gitu? Kan sidik-sidik ni mutabaqatul khabari lil waqi' kan? Bertepatan cerita dengan yang berlaku. Sekarang ni cerita Nabi Ibrahim, hak besar tu hak buat. Tanya dia lah. Hak berlakunya Nabi Ibrahim yang buat. Maka tidak mutabaqah dipanggil. Tidak bertepatan antara cerita dengan yang berlaku. Cerita tak besar buat, yang berlaku Nabi Ibrahim yang buat. Hak ni wajib kena takwil. Ni wajib kena takwil. Tak boleh pakai betul benar. Wajib kena takwil. Bal fa'alahu kabiruhum fas'alu. Hak besar tu. Dah kapok dia tangan besar kan? Tanya. Dia takwil di sini. Dia ada dua cara lah takwilan ulama. Tak boleh pakai betul benar. Tak boleh pakai betul benar, kena takwil.
Takwil yang pertamanya, Nabi Ibrahim tu bukan nak bohong. Nabi Ibrahim ni nak menghina puak kafir ni, perangkat. So puak kafir akan kata, hak besar tu bergerak pun tak boleh, nak pecah macam mana? Oh, kalau bergerak pun tak boleh, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat, mau sembah apa? Dia nak situ je. Ada ni. Bukan logik ke jawab seumpama tu. Hak besar buat. Ni bukan nak cerita nak menghina. Bukan nak cerita tak besar tu buat. Tapi bila sembah berhala sebagai Tuhan, maka Tuhan ni boleh bagi manfaat, boleh bagi mudarat. Dia boleh bagi manfaat, dia boleh bagi mudarat. Manfaatnya macam mana? Orang nak kata berhala yang lain, dia boleh pertahankan. Tapi kalau dia Tuhan, dan dia boleh bagi mudarat, dia boleh pecah pula berhala yang lain, dia boleh bagi mudarat. Orang kafir jawab, mestilah orang kafir jawab kata berhala ni tak bergerak. Tak ada bergerak, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Kenapa kamu menyembah dia sebagai Tuhan? Ini bukan nak ambil ayat kata hak besar tu buat, bukan. Nak menghina, nak menjatuhkan hujah orang kafir yang ambil batu yang keras ni, yang tak boleh bergerak, yang tak boleh bagi manfaat, yang tak boleh bagi orang sebagai Tuhan. Situ je. Bukan nak cerita hak besar tu sungguh pecah, atau nak dusta gitu. Kadang-kadang kalau tanya kita jawab berbentuk perangkat. Contoh macam mana? Kita kata tu bukan sebenar, tapi bukan kita nak ayat yang kita kata. Kita nak perangkat je. Kalau dia kata dak gitu. Mana kita kata tu, kita bukan nak iyakan apa yang kita kata. Kita nak kata biar dia jawab dak. Kalau dak, kenapa kamu turun? Dan kita pun kata dak juga. Nabi Ibrahim tidak maksudkan berhala besar tu yang buat. Tak maksud gitu. Nabi Ibrahim dah oleh kerana kamu jadikan berhala tu Tuhan, dia boleh bagi manfaat, dia boleh bagi mudarat. Tiba-tiba dak semua buat apa? Abang apa? Dusta? Dak. Itu nak menghina. Itu takwil yang pertama. Wajib kena takwil seumpama tu. Hak Nabi Ibrahim kata hak besar tu yang memecahkan, bukan Nabi Ibrahim nak kepada ayat tu. Nak tunggu jawapan dia. Sah dia akan jawab berhala tu tak bergerak, yang tidak boleh memecahkan. Semua apa? Itu hak takwil yang pertama. Atau mudahlah. Takwil yang kedua ni dipayah sikitlah. Dia panggil cakap tauriyah. Tauriyah ni dicakap ada makna yang kedua. Bal fa'alahu kabiruhum. Kabiruhum tu fa'il dia pada zahir, tapi sebenarnya fa'il dia dhamir mustatir. Takdir dia apa? Bal fa'alahu kabiruhum, bukan buat akannya tu oleh siapa tu? Oleh Nabi Ibrahim. Kabiruhum tu pula jadi khabar bagi mubtada' mahzuf. Haza kabiruhum. Hak ni hak besar, hak pecah tu aku lah, Nabi Ibrahim. Dia waktu payah sikit tu nak tauriah gitu. Jadi hak mudah tadi. Takwil yang pertama nak menghina. Nabi jawab hak besar pecah, bukan jawapan dia sebenarnya. Pasal lu tanya. Oh, nak jawab macam mana dah batu? Kenapa semua? Ni kau dah Tuhan tutup dah. Dia buat dia sembah. Mana habuk-habuk pun tak boleh nak hilangkan. Orang lah yang kena sapu, kena apa, habuk atas berhala. Lepas tu kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tu senyum seorang Sayyidina Umar. Sahabat tanya kenapa? Nak cerita jahilnya, bodohnya pada masa jahiliah. Nak musafir kena bawa Tuhan. Dia pun buatlah Tuhan daripada buah kurma. Dia yang buat, dia yang bawa Tuhan dia yang nak sembah. Tapi Tuhan tu dia yang buat, dia yang bawa. Sampai satu ketika habis berkalam, dia makan pula Tuhan dia buat ada khema. Mana mikir, maknanya masa tu jadi bodoh. Tuhan tu dia buat, dia bawa, tak ada makanan dia makan.
Disenyum seorang. Mana apa? Bodohnya. Pada masa jahiliah, pada masa Tuhan tutup. Dia sama je. Kalau Tuhan tutup ni jadi bodoh lah. Tuhan tutup jadi bodoh. Bodoh lah seumpama tu. Sama juga kita wa amma ni. Kenapa? Kerana nak bekal akhirah. Nak bekal akhirah buat amal dengan ilmu. Buat gitu nak jadi bekal akhirah macam mana? Bodoh lah gitu. Tapi kalau Tuhan tak buka hati, tak belajar apa gitu. Bodoh pun dia rasa dia cerdik. Macam sebuah pahala tu lah bodoh tapi dia rasa dia cerdik. Bodoh lah. Buat amal bekal akhirah. Ilmunya mana? Buat amal, buat pekerjaan dunia, belajar molek-molek ada. Apa amal? Amal ni bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu kita pekerjaan. Buat amal dunia, buat pekerjaan dunia, belajar. Apa pekerjaan kita belajar? Nak amal dunia, nak kerja dunia ni. Walau kerja dunia ni kalau tak jadi nampak lalu dah, kita pula pasal lain. Amal dunia ni mudah. Pada ni. Mana kita boleh buat, tak jadi kita ubah cara. Sebab tak jadi tu nampak. Walaupun begitu, amal pekerjaan dunia kita belajar sungguh-sungguh daripada budak. Untuk dunia yang sementara. Amal pekerjaan akhirah kita tak belajar. Amal pekerjaan akhirah ni tidak diterima, tak nampak. Bukan keluar masjid nampak pahala Tuhan terima. Kalau masjid tak ada pahala kosong, Tuhan tak terima. Kalau gitu sedang, tak nampak. Lepas tu macam mana? Ni selepas dia mati, angan-angan seseorang, pada dalam ayat Tuhan kata tu, angan-angan seseorang, amal inilah yang akan jadi bekalan. Sampai masa tak ada. Bang angan-angan tak ada. Tahunya bila? Lepas dia mati. Jadi nak pastikan amal kita bekal akhirat, belajar. Tapi Tuhan tak buka hati, tak belajar juga. Cerita macam mana pun belajar wajib ijma' ulama, tak belajar mengekali dosa besar, tidak peduli. Tidak peduli. Dosa besar mengekali jahil fardhu ain tu, tidak peduli. Tak belajar juga. Dan dosa besar tu, dosa besar pun tidak peduli. Nak kata kan? Bukan kata dosa besar kerana tak belajar, dosa besar kerana amal salah. Nak kena kira mana pula? Dosa besar kerana pegangan salah. Taklah dosa besar lain pula. Tak peduli. Buat amal cara dia, cara tak belajar. Apa dah? Tuhan tak buka. Dia tak ada buka ni, kita kira bodoh sangat dah. Belajar. Payah apa nak belajar? Dia belajar agama di majlis surau. Payah apa? Tak ada telinga je. Bukan ada peperiksaan. Tak ada. Bukan ada pertanyaan. Tak ada. Kalau ada pertanyaan, malu tambuh kitanya. Kalau ada peperiksaan, ada nombor pula. Nombor 1, nombor kebong pula. Nombor akhir sekali apa dia? Ayah haji mana nombor kebong sekali? Kau belajar tak faham? Tak ada. Belajar. Belajar bukan nak belajar tinggi-tinggi pun, nak belajar fardhu ain je. Tambuh belajar. Tak ada taufik, tak ada hidayah. Gitu jelah. Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din, Nabi kata. Sesiapa yang Tuhan kehendak kebaikan, Tuhan akan buka jalan dia nak memahami agama. Kalau Tuhan tak buka jalan, tak ada. Mana wa amal tu bekal akhirat, belajar tidak, bodoh dia panggil. Bagi orang yang Tuhan buka, bagi Tuhan tak buka, tak ada kita rajin buat amal, cerita kat orang laginya. Semai sunat cerita kat orang, mengaji Quran banyak cerita kat orang. Sedekah jariah banyak cerita, di Mekah haji umrah cak kali cerita. Cerita ada pasal-pasal. Biasalah nak tegurlah. Makcik nak gimana makcik? Tegurlah. Tegur orang tua. Allah, makcik lengah keng dah baca Quran. Saat ni makcik nak pergi ambil angin lah pula. Royak nak lengah keng baca Quran. Royak cerita nak pergi mana sudah lah. Makcik lengah keng dah baca Quran. Makcik nak ambil angin lah pula. Royak kata makcik nak ambil angin sudah lah. Yang nak royak lengah keng baca Quran tu, royak apa? Ada kita baca Quran sampai lengah keng? Tak ada seorang macam ni. Lengah keng baca Quran.
Jumpa kok ceritalah ba'amal, qiyamul lail. Yang mana kita hok dicakap ni tukar tajuk. Cerita amal dia juga qiyamul lail. Allah kata, tak cerita dah. Malaikat catat dah kebaikan. Tapi belajarnya tak ada. Ilmu tauhid fardu ain budak peduli, ilmu fiqh fardu ain budak peduli, ilmu tasawuf fardu ain lagilah tak peduli. Wa amal ngaji Quran bangun pukul 3 4 pagi tiap-tiap pagi, tapi buat belajar tambah. Tuhan tak buka tu. Tapi kalau Tuhan buka kok amal seumpama tu bodoh gitu. Wa amal nak bekal akhirah belajarlah. Wa amal pekerjaan dunia untuk sementara belajar. Wa amal untuk bekal akhirah selama-lama tak belajar, bodohlah. Tapi kalau Tuhan tak buka, cerdiklah dianya. Macam tadilah contohnya. Semua berhala dibuat, berhala dibawa. Habis makanan, dimakan berhala. Kisah saya nak umur, bodoh lah gitu. Jadi Nabi Ibrahim kata hak besar tu buat tu bukan nak letak sangat, bukan nak cerita besar tak mana sabar jawapan tu. Fas'alu, tanya. Gitulah kita kata. Sekarang ni dah olehkan dia pecah, ada satu yang tak pecah, bukan pecah habis. Hak besar dah pecah. Dahlah hak besar dah pecah. Kapok ada tangan pula. Dah mana lagi buat? Hak besar lah buat, tanyalah. Kan mensabar ke nak tanya batu? Dah tahu dah. Batu tu tak boleh nak gerak, tak boleh diam, tak boleh nak cakap dah semua apa. Situ bukan kata nak bohong, bukan. Mana untuk menghina orang kafir, untuk mematikan hujah orang kafir yang sembah berhala yang tak boleh bagi manfaat, yang tak boleh bagi mudarat. Mana bukan nak pada betul-betul zuhir ayat. Bal fa'alahu kabiruhum fas'aluh tu bukan. Yang memecahkan berhala, besar, tanyalah dia. Tu bukan. Hanya untuk menghina orang kafir. Kerana wajib takwil lah. Sebab benar ni sifat sekalian Rasul. Kemudian nak pergi pada dalil. Dalil akal. Dalil Al-Quran tadi. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Tu dalil ayat Quran ni, dalil akal. Kalau dalil kalau lalu dah. Macam dalil sifat Allah lah. Dalil Allah bersifat dengan sifat wujud. Dalilnya kalau Allah tiada. Gitu. Dalil Allah bersifat dengan sifat kidam, tidak bersifat dengan sifat hudus, sifat baharu. Dalilnya kalau Allah baharu. Dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah. Allah tidak bersifat dengan sifat lemah. Dalilnya kalau Allah lemah. Dia macam gitulah. Dan ni. Tu dalil akal gitulah. Kalau dusta mereka itu segala rasul. Hak kalau ni kadang-kadang orang yang tak faham kaedah sebab 20 duk kalau fardu takdir kepada perkara yang tidak. Dusta rasul ni tidak. Kalau dusta rasul duk kalau kepada perkara yang tidak. Kalau pada perkara yang tidak ni kaedah Quran. Kaedah Quran mana? Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, nescaya binasa langit bumi. Tuhan kata jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, nescaya binasa. Ada tak Tuhan yang lain? Tak ada. Tapi Tuhan kata jikalau ada. Ni kaedah Quran. Nescaya binasalah langit bumi. Tuhan yang pertama buat, Tuhan yang kedua putus. Tuhan yang kedua ni yang kedua pula buat semula, pertama buat putus. Dia baru gitu kan. Tapi nak cerita ayat tu sebut kalau di langit bumi ada Tuhan selain Allah, nescaya binasa. Tu kalau didatangkan fardu takdir. Kalau dusta mereka itu segala rasul.
Nescaya dusta pula khabar Allah. Dusta khabar Allah ni payah nak faham ni. Dusta khabar Allah. Kerana Allah telah beri kepada rasul-rasul akan mukjizat yang seolah Allah lah firman. Seolah Tuhan kata gini, telah benar hamba-Ku yang rasul-rasul yang ada mukjizat, bahawa ia Rasulullah. Sebab itulah Allah Ta'ala perlakukan mukjizat. Dan dusta rasul pada khabar itu mustahil. Dan dusta rasul pada khabar Allah itu mustahil. Maka tetaplah benar mereka itu mereka rasul. Maka bila tetap kejap benar mereka itu mustahilah dustanya. Jadi gini, dia rasul ni apabila mereka mendakwa mereka adalah Rasulullah, maka rasul-rasul ni Tuhan akan perzahirkan mukjizat. Maka seseorang yang mengaku ianya Rasulullah, kaumnya pasti akan minta perkara yang pelik. Ni kaum minta mukjizat. Jadi bila kaum minta mukjizat, rasul ni pun Tuhan pun memperzahirkan di rasul akan mukjizat. Jadi seolah-olahnya Allah Ta'ala kata benarlah rasul pada dakwaan mereka sebagai rasul. Sebab apa? Sebab Allah memperlakukan mukjizat di rasul. Kalau Allah memperlakukan mukjizat di rasul, tiba-tiba rasul tu dusta, Allah pun jadi dusta. Dusta Allah mustahil. Maka mustahillah rasul dusta. Rasul mana? Rasul yang Tuhan beri zahir mukjizat di tangan rasul. Jadi seolah mukjizat yang Tuhan beri ni seolah Tuhan kata, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, seolah-olahnya benarlah hamba aku atas apa yang disampaikan daripada aku. Tuhan kata gitu. Tuhan tak kata, tapi Tuhan buat mukjizat di rasul. Di seolah Tuhan kata benar tu. Dan sekarang ni rasul dia mengaku dilantik menjadi Rasulullah. Kalau kamu Rasulullah, mana mukjizat? Maka Tuhan pun memperzahirkan di Rasulullah tu mukjizat. Dia seolah kata, ya tu Rasulullah lah tu. Sebab apa? Tu mukjizat yang kamu minta tu. Jadi seolah-olah mukjizat yang Tuhan lakukan di Rasul ni, seolah Tuhan kata benar tu. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri mukjizat di Rasul ni, Rasul tu dusta. Jadi Allah Ta'ala pun jatuh dusta jugalah. Sebab Allah mengaku dah Rasul tu benar. Allah mengaku macam mana? Allah buat mukjizat di Rasul tu, ya tu. Dia kira waktu. Macam saya sebut tadi lah, Rasul pilihan Allah. Allah yang lantik Rasul. Kalau Rasul dusta, Allah dusta lah sebab Allah yang lantik. Tapi Allah lantik ini pada pengakuan seorang Rasul. Dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Mana bukti kamu Rasulullah? Maka Rasulullah pun Rasul pun mohon kepada Allah. Allah pun perlakukan perkara yang mukjizat di Rasul. Jadi seolah Allah mengakui bahawa dakwaan Rasul tadi sebagai Rasulullah yang dilantik, benarlah dia Rasulullah. Benar di mana? Benar di kerana Tuhan memperlakukan mukjizat di seseorang yang sebelum tu mengaku dia dilantik menjadi Rasul. Dia seolah gitulah. Seolah mukjizat ni menepati Tuhan kata benar hamba aku pada dakwaannya sebagai Rasulullah. Sebab apa? Sebab Allah memperzahirkan mukjizat di Rasul. Allah memperzahirkan mukjizat, bukan Rasul yang buat mukjizat. Sebab tu mukjizat dalam kitab disebut mukjizat adalah perkara yang mencari adah yang zahir pada Rasul. Mukjizat perkara yang mencari adah yang zahir pada seseorang yang mengaku sebagai Rasul. Itu mukjizat zahir pada Rasul. Yang melakukan mukjizat qada dan qadar belaka. Rasul makhluk bekas sama sekali iaitu tetap dah. Ada ni. Jadi mukjizat perkara yang mencari adah yang berlaku di Rasul adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang hendak berlaku sama tidak mencari adah ni pun af'alullah.
berlakulah perkara yang mencari adat. Af'alullah juga. Kita faham tak? Perkara yang mencari adat. Tu bahasa lama lah tu. Perkara yang mencari adat. Kalau kita cakap bahasa sekarang kok, perkara yang luar biasa. Hak biasanya begini. Berlaku luar biasa. Itu mencari adat. Dia perkara yang mencari adat, perkara yang luar biasa ni, dia banyak nama lah. Macam saya sebut minggu lepasnya, perkara yang mencari adat yang berlaku di seseorang rasul sebelum dilantik menjadi rasul. Sebelum dilantik menjadi rasul, itu tak panggil mukjizat, itu dipanggil irhas. Mana contohnya? Berlaku di Nabi kita pergi balik ke Syam, dinaungi oleh awan. Mana Rasul ni pergi ke Syam, balik daripada Syam tak kena panah pun. Mengapa? Luar biasa mencari adat. Mukjizat ke? Masa tu Nabi kita belum lagi dilantik menjadi Rasul. Nak panggil mukjizat macam mana? Mukjizat ni perkara yang mencari adat yang berlaku di Rasul. Dinaungi oleh awan, tak panah pergi balik itu perkara yang mencari adat. Tapi berlaku pada masa itu Nabi kita belum dilantik menjadi Rasul. Tidak panggil irhas. Dia panggil irhas. Irhas dengan bahawa apabila kemudian Nabi mengakuinya Rasulullah, patut pun sebelum ni banyak berlaku benda-benda yang pelik. Kerana apa ni? Kerana Rasulullah akhirnya orang lebih di sisi Allah Ta'ala ni. Sebab itulah Allah Ta'ala perlakukan benda pelik daripada awal lagi dah. Itu dia panggil irhas. Bukan dia tak panggil mukjizat. Cuma kita kadang-kadang sebut mukjizat juga orang kitanya. Itu tak panggil apa? Dia panggil irhas. Perkara yang mencari adat yang berlaku kepada zahir pada tangan Rasul, tapi sebelum dilantik dia Rasul. Selepas dilantik Rasul, dia panggil mukjizat. Mukjizat ni perkara yang melemahkan orang lain daripada menghalang. Ia tak sama macam sihir. Sihir ni dia boleh bertanding. Dia boleh boleh diatasi. Boleh mengatasi dan boleh diatasi. Mana kalaulah ahli sihir ni dia buat satu sihir, ada orang hak ilmu dia lebih tinggi, dia boleh mengatasi sihir pada ni. Ada pun mukjizat ni lemah, orang tak boleh nak atasi. Itu mukjizat, perkara yang melemahkan orang daripada untuk nak lawan tak boleh. Ni cerita masa zaman-zaman dulu kan. Sihir ke apa tu? Hak di pasar-pasar minggu tu, hak dia sembelih ke apa, ayat ke apa, dulu-dulu lah masa budak-budak dulu. Tapi sebelum dibuat tu, dia kata jangan ada orang-orang yang cuba nak sekat ke, gitu lah. Tak ingat masa budak-budak dulu. Dia ada hari Minggu. Hari Minggu ni bukan hari Minggu-mingguan, dia tak panggil hari Minggu. Dia panggil hari gaji. Hari gaji. Hari time orang Felda terima gaji, mari orang mari jual hari yang sama, dia panggil hari gaji. Ramai keluar dah hari terima duit, dia panggil hari gaji. Tak panggil hari Minggu tu mingguan dia tahu. Jadi macam-macam benda ada situ. Tu dah masuk ni. Dia sembelih dia dengar, tapi dia ada kata jangan siapa-siapa yang cuba nak sudi, nak teh jangan. Sebab apa? Sebab walaupun mencari adat sihir, tapi boleh boleh mengatasi dan boleh diatasi. Mana kalau sihir dia tu sihir biasa, boleh diatasi. Dan kalau sihir dia lebih pandai, dia boleh mengatasi sihir orang lain. Tapi perkara yang dibuat tu mencari adat juga. Biasa-biasa tak ada buat gitu. Tu ilmu sihir. Mukjizat lemah daripada untuk diatasi. Tu ijaz, mukjizat. Perkara yang lemah untuk diatasi. Itu mukjizat.
Irhas, perkara yang mencari adah yang zahir pada tangan Rasul sebelum dilantik Rasul. Perkara yang mencari adah laginya karamah. Karamah kita panggil tuk khamak tu lah. Karamah ni perkara yang mencari adah yang zahir pada tangan hamba yang soleh. Karamah ni perkara mencari adah yang zahir pada tangan hamba yang soleh. Amrun kharikun lil adah yazharu ala yadi abdin salihin. Itu karamah. Perkara yang mencari bagi adah zahir ia atas tangan hamba yang soleh. Zahir juga yang berlaku semuanya af'alullah, perbuatan Allah. Mukjizat pun perbuatan Allah, sama-sama telah karamah perbuatan Allah, cuma zahir pada hamba yang soleh. Zahir pada hamba yang soleh. Bukan aulia, bukan orang soleh tu yang melakukan pencarian adah, tidak. Bukan kata hamba yang soleh, para aulia, para anbiya pun tidak ada perbuatan, yang ada perbuatan hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil karamah. Ada dipanggil maunah. Maunah ni perkara yang mencari adah yang berlaku kepada orang biasa, orang awam. Kenapa ni? Kerana pada masa tu tidak ada di hati dia, melainkan hanya ada Allah. Ni contoh. Jadi dianya diterkam oleh harimau. Jatuh dah dianya, tak ada dah dianya. Anak ada kata kau memang makan di harimau. Tiba harimau tak jadi nak makan. Harimau pun berpusing, harimau pun lari. Mencari adah tu harimau lapar tu. Dia hamba yang soleh. Tidak, bukan karamah. Dia orang awam biasa sahaja. Dia dipanggil maunah. Benda yang mencari adah yang zahir atas orang awam. Tuan nak melepaskan daripada kesukaran yang sangat tadi tu. Dia kena ribut tengah laut. Memang adat kata karam. Anda ni. Sa'ah tu orang awam ni. Sa'ah tu tak ada dah di hati dia. Allah Ta'ala je lah. Tiba-tiba mari angin tiup lepas sampai ke darat. Mencari adah tu. Kalau cerita kepada orang tak percaya. Apa begitu? Mana mungkin harimau yang nak ngap dah tu, tiba harimau tak jadi ngap. Harimau lapar tu kan nak ngap dah. Orang tak boleh terima. Mencari adah. Tapi adakah dia hamba yang soleh aulia? Tidak. Dia panggil maunah. Tuhan tolong. Ada ni. Mukjizat, irhas, karamah, maunah. Ni empat ni hak sebenar. Ni hak sebenar empat ni. Maunah bukan maunah Bukit Sauk. Tahu maunah Bukit Sauk? Maunah Bukit Sauk orang rapas senjata itulah, kita ingat dah. Itu cerita lain tu. Ni empat ni hak sebenar. Mukjizat, irhas, karamah, maunah. Karamah perkara mencari adat yang zahir ala yadi abdin salihin, yang zahir atas hamba yang soleh. Tiba-tiba dia bukan hamba yang soleh. Dia bukan hamba yang soleh. Dia hamba yang posik. Tiba-tiba berlaku di dianya perkara yang mencari adat. Berlaku di dianya perkara yang mencari adat. Dia beramal. Asas akidah fadha'in dia tak belajar. Posik orang ni. Pada ni. Tapi dia wa'amal. Dia nak benda pelik. Tuhan pun berlaku benda pelik di dia. Dia tahu di dalam hati seseorang. Tiba-tiba dia tahu penyakit seseorang. Tiba-tiba dia tahu dalam perjalanan seseorang sebelum berjumpa dengan dia tu ada berlaku apa-apa. Tapi dia bukan ada ilmu sihir, bukan dia bersahabat dengan jin, bukan. Tidak, dia tak ada ilmu sihir.
Tapi orang mari tu dia boleh tahu. Awak mari tujuan awak begiang. Tak ingin mencari adah. Mencari adah lah tu. Mana boleh tahu dalam hati orang. Tiba-tiba awak ni ada penyakit begiang. Mana orang penyakit kena pergi test di hospital. Orang ni pun terkejut. Dia pun balik pergi hospital. Ya sungguh. Ni mencari adah. Dan perjalanan berlaku begiang-begiang, dia tahu pencarian dah. Tapi dia orang soleh ke tidak? Tidak, dia orang fasik. Orang yang jahil asal-asal fardu ain, jahil. Akidah sebenar pun tak tahu, semayang pun adah sahaja. Contoh, semayang peseng dia tak belajar dah apa. Tapi dia wa'ama, dia nak benda pelik. Maka berlaku pelik kita panggil istidraj. Ada yang paling dia takuti. Tuan beri dah nak benda pelik kan? Tuan beri. Akhirnya dia pun mengaku wali. Orang yang berhadapan dengan dia, dia boleh tahu niat saya mari, dia boleh tahu tujuan saya mari, dia boleh tahu penyakit saya, dia boleh tahu apa yang berlaku dalam perjalanan. Dia mestilah wali. Orang apa turut istilah apa? Tuhan nak menyesat sampai masa neraka. Gitulah waktu paling dia takuti. Badan ni karamah lain, istidraj lain. Karamah hamba yang soleh, istidraj hamba yang fasik. Jadi wa'amah banyak, wa'amah tapi ilmu fasik. Ada pun hak dia belajar ilmu sihir. Mari daripada mana ni? Mari dia pak mak mari daripada kampung sekian. Dok beritahu lagi mari daripada mana. Dia tahu dah. Jin dia beritahu. Tu hak ilmu sihir. Tu lain. Istidraj ni bukan ilmu sihir. Sebab tu dia merasai bahawa dia sebenar. Sebab sudah berlaku benda pelik. Di wa'amah berlaku benda pelik. Badan ni. Ini istidraj dia panggil. Sebab tu karamah yang sebenar, perkara mencari adah yang sebenar, di sisi aulia ilah tidak diiktibar. Mereka tak ambil kira. Hak karamah bagi mereka adalah al-istiqamah. Itu karamah mereka. Istiqamah, kekal basirah mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Sesaat pun tidak lupa akan Allah. Itu karamah bagi mereka. Karamah bagi aulia, kemuliaan bagi aulia bukan perkara yang mencari adah. Kemuliaan bagi aulia adalah al-istiqamah. Istiqamah duduk dalam maqam syuhud dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana napah demi napah, saah demi saah, basirah hanya memandang Allah. Istiqamah inilah karamah bagi aulia. Inilah kemuliaan bagi aulia, bukan perkara mencari adah. Ini aulia yang sebenar. Ini aulia yang sebenar. Hak istidraj tadi dia akan mewar-warkan. Kalau tak percaya saya wali, mari jumpa saya boleh tunjuk perkara mencari adat. Dia boleh cerita, boleh tunjuk pula. Ini istidraj bukan karamah. Karamah yang sebenar di kalangan aulia tidak diiktibar. Bukan itulah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala pula. Ujian. Dah banyak berlaku benda pelik ni, akhirnya dia tertipu dengan terpedaya dengan benda pelik. Ni. Lepas tu ujian bagi mereka. Kalau hak aulia yang sebenar, orang soleh yang sebenar. Bukan hak nak jaja-jaja tu. Tak percaya saya wali, mari jumpa dengan saya. Saya boleh tunjuk pada awak benda yang pelik. Kita pada benda keramat lalu dah. Untuk keramat tu wali lalu dah. Sebab apa? Sebab berlaku benda pelik. Doa-doanya dimustajabkan. Walilah dianya. Ada. Doa dia mustajabkan, tak syarat wali. Doa mustajab ni orang makan halal, pakai halal. Doa mengikut adab-adab dia akan diperkenankan oleh Allah. Tak nanti wali. Tapi terkadang orang yang Tuhan redha ni, Tuhan perkenannya kemudian. Tengok macam mana Nabi Musa AS berdoa kepada Allah. Ketika sesak di padang pasir itu 40 tahun barulah Nabi Musa AS dan kaum dia lepas daripada kesesatan di padang pasir. 40 tahun perkenang itu, tapi ditangguhkan oleh Allah selama 40 tahun. Tuan perkenan. Bukan mana perkenan ni di masa yang segera, tidak semestinya.
Hak Tuhan perkenan masa segera, contohnya iblis. Apa iblis tak minta dengan Tuhan? Tuhan perkenan masa yang segera. Sebab tu terkadang segera diperkenankan bukan kata mulut masih. Itu wali belum tentu. Pada ni. Tapi kita gitu tu. Kalau berlaku benda pelik, tu khamaklah dianya. Tu walilah dianya. Kalau minta je boleh, tu khamaklah dianya. Walilah, pakat duk khumung lah. Gitulah orang kita ni. Pasal orang kita. Ini orang ambil kesempatan, hak istidrak pun ada, hak sihir pun ada. Hak sihir, hak bersahabat dengan jin apa semua tu. Hak istidrak tidak, tak ada ilmu sihir. Dan itu yang berlaku benda pelik untuk menipu daya dia. Dan menipu daya orang yang mengikuti dia. Tak ada lah. Wali dia wali. Awak berjumpa saja dengan dia akan cerita rahsia hati awak. Apa tujuan awak mari? Dia boleh cerita satu-satu. Penyakit awak dia boleh cerita. Yang dia boleh ubat penyakit awak. Hebat ni. Pelik itu dia bukan belajar ilmu doktor. Pelik. Istidraj daripada Allah. Bukan karamah. Karamah ni zahir pada tangan hamba yang soleh. Sebab itulah Syekh Abdul Aziz Al-Bustami bila dikhabarkan kepadanya ada seorang awliya, ada sianu-sianu, dia boleh berjalan atas air. Kata Syekh Abdul Aziz Al-Bustami, Sultanul Arifin, raja kepada orang-orang arif awliyaillah. Bila dikhabarkan ada sianu-sianu boleh berjalan atas air, takjib dia kata, ikan sentiasa dalam air. Ada sianu boleh terbang, takjib dia kata, tak boleh, burung sentiasa terbang. Tuhan lipat bumi ke dia selangkah sampai satu tempat, takjib tak boleh, boleh timur ke sekelip mata je. Pada ni itu bukan perkiraan, bukan mereka tolak perkara yang mencari adah yang Tuhan pelaku, tidak. Mereka hamba, mereka terima. Mereka hamba, mereka terima. Tapi itu bukan perhitungan mereka. Perhitungan mereka adalah taqarrub ilallah. Hati sentiasa syuhud akan Allah Subhanahu wa taala. Itu perkiraan mereka. Redha Allah. Bukan berlaku benda pelik, tapi berlaku benda pelik mereka terima sebagai seorang hamba. Sebab tu Allah Taala memperzahirkan kepada aulia ni kehidupan macam biasa. Allah menzahirkan kehidupan macam biasa. Supaya apa? Supaya tidak terganggu hubungan mereka dengan Allah. Ada ni. Sebab tu kadang-kadang kisah-kisah awliya ni bila timbul, lepas dia mati, bukan masih hidup. Lepas dia mati. Sebab masih hidup nak timbul? Sebab Tuhan pelihara dia daripada dikenali oleh orang ramai supaya tidak terhalang mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Tuhan angkat nama, lepas dia mati. Kalau masih hidup, kita cerita kepada dia, ya Syekh, saya bermimpi semalam Syekh adalah awliya ilah. Bukan, saya ni hamba yang dhaif sahaja. Mana kehidupan dia macam orang biasa je. Tapi bagi orang berkenaan dia tahulah berlakon pelik, tapi tak balik nak cerita dia marah. Itu bukan perkiraan mereka. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada masa mati tak ada masalah dah. Sebab apa? Sebab tidak ada dah orang boleh mengganggu dia beribadah kepada Allah sebab dia mati dah. Ini hak aulia yang sebenar, karamah yang sebenar. Jangan tukar antara karamah dengan dia panggil istidraj. Ana boleh takut. Tuan beri mati neraka. Dan nak sangat kan? Nak benda pelik tuan beri. Satu lagi dia panggil ihanah. Dia su'uzah ni macam silap mata gitu je. Dia ihanah ni macam kisah kisah Musailamatul Kazzab. Kisah Musailamatul Kazzab. Dia mengaku dia nabi. Ketika Nabi masa lagi hidup, dia hantar utusan kepada Nabi, dia nak bagi kawasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kawasan dia. Ini kawasan dia. Pada ni. Jadi apabila Musailamatul Kazzab dia mengaku dia nabi, maka puak dia suruhlah Musailamatul Kazzab tu melakukan perkara mencari adah. Nabi SAW ni masyhur dah, belah bulang lah apalah. Dan Musailamatul Kazzab apa dia? Mukjizat.
Dia pun panggil lah orang tu matanya ni mata buta sebelah. Setengah ayat mengatakan mata dia kabur. Maka dia pun siut, dia pun tepuk. Hak mata buta sebelah tu jadi buta kedua-dua. Mencari adah juga, tapi untuk menghina dia. Satu telaga tu airnya kurang. Jadi dia pun ludah untuk supaya air jadi penuh. Dia ludah kering air. Mencari adah juga, tapi untuk menghina. Tapi Musailamatul Kadzdzab ni orang cerdik. Dia putar ayat pula. Dia putar ayat. Kenapa jadi seumpama tu? Kerana niat dia tak ikhlas lah, begitulah, beginilah. Ni. Orang cerdik dia putar lah pula. Artinya dia panggil ihanah, untuk memalukan dia. Jadi perkara mencari adah dia ada 8. 4 yang sebenar, mukjizat, irhas, karamah, maunah. Kalau tak sebenarnya 4, sihir, istidraj, ihanah, su'uzah. Su'uzah ni macam silap mata gitulah. 4 yang sebenar, 4 yang tak sebenar. Cuma kita orang Melayu, perkara mencari adah, karamah lalu. Dah. Karamah Tuhan perzahirkan pada hamba yang soleh. Istidraj Tuhan perzahirkan pada di tangan orang yang fasik. Takutnya adalah istidraj. Ni kadang-kadang diwar-war kan, atau capul dengan hak ilmu sihir, mencari adah juga. Jadi kita Bidayatul Hidayah comel dicerita bab mukjizat, karamah, irhas, kemudian maunah, istidraj, sihir, ihanah dan juga su'uzah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah. Pembicaraan ni kok dalil bagi sifat Rasul lah. Dalil bagi sifat Rasul kerana Allah perlakukan mukjizat di Rasul. Apa mukjizat? Perkara mencari adah ni ada berapa? Ada 8 nama. 4 yang sebenar, 4 yang tidak sebenar. Tapi perkara mencari adah termasuk mukjizat hanya zahir sahaja pada tangan Rasul. Hakikinya tetap af'alullah. Kalau kata tungkat Nabi Musa AS yang diberi oleh mertua Nabi Musa, Nabi Syuaib AS, yang dikatakan tungkat tu daripada Nabi Adam AS lagi tungkat tu. Dengan tungkat itulah terbelahnya laut. Bukan. Zahir saja selepas Nabi Musa katak laut dengan tungkat. Tetapi yang membelahkan laut pada dua belah laluan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tungkat yang bekas. Ini pegangan kita tak tahu. Keesaan Allah pada perbuatan, bukan perbuatan tungkat. Hanya Tuhan perzahirkan pada ketika Nabi Musa AS katak laut dengan tungkat tu. Tapi yang membelahkan laut pada 12 laluan adalah af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, hanya zahir sahaja pada Rasul. Itu mukjizat. Perkara mencari adah ke perkara yang berlaku adah, kesemuanya adalah af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil sidik, dalil daripada Tuhan perlakukan mukjizat di Rasul. Kedua, amanah. Erti amanah, kepercayaan. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 10. Muka surat 10. Muka surat 10 baris yang ke-15 daripada bawah. Baris yang ke-15 daripada bawah. Surat 10 baris ke-15 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi
wajib atas mukallaf, wajib atas mereka itu. Mereka itu di sini ni kena kepada mukallaf. Wajib atas mereka itu, wajib atas mukallaf. Mereka itu tu terdahulu kan. Terdahulunya mereka itu tu kembali kepada mereka itu tu kembali daripada muka surat 9 lagi. Bermula daripada muka surat 9. Mereka itu ni kembali kepada mana? Mereka itu tu mukallaf lah. Di muka surat 9 tu, wajib atas tiap-tiap mukallaf akil yang berakal, baligh. Itu mereka itu tiap-tiap mukallaf akil baligh. Itu tempat rojok mereka itu. Mana mereka itu tiap-tiap mukallaf, orang yang berakal serta sampai umur. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu akan mukallaf bahawa percayakan dikeluarkan segala mukmin yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Api neraka. Nun alif ra kaf, neraka. Nak baca warna tu daripada api neraka kan? Nun alif ra kaf, api neraka. Dikeluarkan segala mukmin ni daripada kemudian daripada diseksa hingga tiada ditinggal di dalam api neraka itu seorang daripada mukmin. Tak ada dah tinggal seorang pun orang mukmin di dalam neraka. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluar ni dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tengok molek ayat kita tu. Tengok molek ayat kita. Kena ambil faham satu-satu ayat kita tu. Dikeluar dengan anugerah. Dia kalau baca ikut kita dengan anugerah Allah. Anugerah. Tu bahasa dia lah, bahasa lama. Kalau kita anugerah, kurniaan daripada Allah. Dikeluarkan daripada neraka dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu atas tiap-tiap mukallaf bahawa percaya, bahawa beriman dikeluarkan segala mukmin. Dikeluarkan sekalian mukmin. Dikeluarkan segala mukmin, dikeluarkan sekalian mukmin. Mukmin mana tu? Mukmin yang mengesakan Allah Taala. Mukmin yang mengesakan Allah Taala. Macam mana ejaan mengesakan tu? Boleh dah bacaan dia. Dia eja tu ejaan dia tu salah tu ejaan dia tu. Mengesakan. Kita banyak pakai nipis tau. Mengesakan. Pakai tebal. Pakai rumi. Rumi mengesakan. Rumi tak apalah mengesakan. Hak jawi hak nipis. Hak jawi tebal macam mana saya dah bawa jawi hak tebal. Hak nipis. Tengok molek mengesakan. Tulis ejaan molek. Dikeluarkan segala mukmin yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Segala mukmin yang mengesakan Allah ni, yang mengesakan Allah ni sifatun kasyifah je. Pada ni mukmin pastilah mengesakan Allah. Kalau tidak mengesakan Allah tak panggil mukmin. Ada ni. Ada tak mukmin? Ada dua mukmin. Satu mukmin yang mengesakan Allah, satu mukmin yang mensyirikkan Allah. Tak ada. Tapi dia kenapa dia kata mukmin yang mengesakan? Hanya sifatun kasyifah. Nak cerita je, bukan mukmin yang mengesakan Allah ni dengan bahawa terkeluarlah mukmin yang tidak mengesakan Allah. Tak ada. Macam ginilah.
Ini perkara-perkara mungkar yang dilarang oleh Allah. Perkara mungkar yang dilarang oleh Allah. Hendaklah kita meninggalkan perkara mungkar yang dilarang oleh Allah. Ada tak mungkar yang Tuhan tak larang? Tak ada. Mungkar ada dua. Satu mungkar yang dilarang, satu mungkar yang tidak dilarang. Ada. Mungkar memang yang dilarang. Nama dia kata yang dilarang tu bukan kata ada mungkar yang tidak dilarang, bukan. Dia panggil sifatun kasyifah, nak cerita je. Ada. Tapi kalau kata orang Islam yang beriman, orang Islam yang beriman nak keluar orang Islam yang nifak. Orang Islam yang beriman. Apa ada ke orang Islam yang tidak beriman? Ada lah. Orang munafik, orang Islam yang tidak beriman dengan Allah. Mana datangkan yang beriman tu nak keluar orang Islam yang tidak beriman. Orang munafik, orang Islam pada zahir, tapi di sisi Allah kafir. Hukum akhir dia kafir. Mana kalau kata orang Islam yang beriman nak keluar orang Islam yang tidak beriman. Orang beriman yang soleh nak keluar orang beriman yang derhaka. Sebab orang beriman ada dua. Ada beriman yang soleh, ada beriman yang derhaka. Dia boleh sebut kata orang beriman yang soleh nak keluar kata orang beriman yang derhaka. Orang beriman ada dua pasang. Ada pun orang mukmin yang mengesakan Allah. Tak ada orang mukmin yang tidak mengesakan Allah. Tak ada orang mukmin yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma didatangkan lagi. Orang mukmin mana ni? Orang mukmin yang mengesakan Allah. Mana orang mukmin yang beriman ke-6 rukun iman, betul tak? Tapi dijelaskan lagi orang mukmin yang mengesakan Allah. Bukan berarti ada orang mukmin yang mensyirikkan Allah, bukan. Orang mukmin yang mengesakan Allah, yang mengesakan Allah pada zat, yang mengesakan Allah pada sifat, yang mengesakan Allah pada perbuatan, dikeluarkan ni daripada api neraka. Bila dikeluarkan ni kemudian daripada diseksa sekadar dosa yang ada padanya. Keluar daripada neraka mana ni? Neraka Jahannam yang disediakan untuk orang mukmin yang berdosa. Orang mukmin yang soleh kok syurga terus dah lah mukmin yang soleh. Neraka Jahannam tempat seksaan orang mukmin yang asi, yang derhaka. Apabila timbang banyak dosa daripada pahala, maka dimasukkan ke dalam neraka selama mana? Selama qada dosa dia. Kemudian selama mana qada dosa dia tu pula dipotong pula tempoh masa kerana syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana syafaat Nabi ni hanya kepada orang mukmin sahaja. Walaupun mukmin yang derhaka sekalipun, janji mukmin. Kalau kafir tidak akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mukmin saja dapat syafaat Nabi, termasuk mukmin yang asi, mukmin yang derhaka yang akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Syafaat Nabinya kalau ikut tempoh masanya panjang, maka dikurangkan tempoh masa. Kurang tak kurang pun sehari di hari akhirat 1000 tahun dunia. Gitulah. Ada ni. Sehari di neraka, sehari di hari akhirat 1000 tahun kalau kira tempoh masa dunia. Lepas tu ni neraka, walaupun neraka Jahannam sekalipun, cuma akhirnya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekalian. Apabila keluar sekalian ni,
hingga tiada ditinggal di dalam api neraka itu seorang daripada orang mukmin. Tak ada dah neraka jahanam tu orang mukmin, kosong. Akhir neraka jahanam tu pun dikharabkan, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila tak ada seorang, maka neraka jahanam tu akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lapisan nerakanya ada 7 yang kekal, 7 lapisan bawah. Bab neraka jahanam ni lapisan atas sekali lah, yang mana pembicaraan dahulunya berkaitan dengan titian sirat. Titian sirat dilentangkan di atas belakang ke di atas muka dipanggil. Di atas belakang neraka jahanam ke di atas muka dipanggil. Jadi neraka jahanam kemudian titian sirat dibentang dibentangkan di atas muka neraka jahanam. Lapis atas sekali, syurganya sebelah sana. Lepas dia neraka jahanam turun kepada neraka lazza, neraka hutamah, neraka sa'ir, sakar, neraka jahim. Bawah sekali neraka hawiyah, tempat sesaan golongan munafik, orang yang kafir di sisi Allah, yang zahir di atas dunia orang Islam. Sebab tu kata orang Islam yang beriman nak keluar daripada orang Islam yang munafik. Orang Islam yang munafik ni pada zahir dia Islam, tapi di sisi Allah dia kafir. Jadi orang munafik ni siapa, kita tak boleh nak katalah, sebab dia di sisi Allah. Tak boleh katalah. Apa tu? Ada orang tanya, sah tak kita berimamkan tu imam yang munafik? Kata soalan tu doktor dah. Dia tanya, tak apa batuk dah, jauh duduk ni. Kalau duduk dekat tak boleh batuk. Batuk orang keling. Mesin ni tak boleh batuk. Kalau nak batuk, jangan batuk. Pakai paling kalau tengok. Mesin ni mesin sensitif kalau batuk. Jadi dia tanya, sah tak berimamkan sembahyang kita dengan imam yang munafik? Kata soalan tu dah betul. Munafik tu hukum batin dengan Allah. Sembahyang kita hukum zahir je, dan hukum batin. Kalau nak tanya soalan, sah tak kita berimamkan dengan imam yang fasik? Tahu dia tanya. Sebab fasiknya kenapa? Kerana dia makan riba. Fasik kenapa? Kerana dia makan rasuah. Fasiknya kenapa? Kerana dia mengekali jahil fardu ain. Itu fasiklah. Sah tak kita ikut imam fasik? Dia tanya. Dia tanya sah tak ikut imam munafik? Allah kata soalan tak tu. Sebab munafik ni orang Islam pada zahirnya, tapi dia kufur hatinya. Hati mana kita tahu. Ada ni. Bukan kalau kita ada gambaran-gambaran seolah-olah dia ni beriman ke tidak, sekalipun haram kita nak kata dia munafik. Walaupun mana peseng dia tu ada mirip-mirip lah, ada mirip-mirip, ada gitulah, tak boleh kata. Sebab munafik ni orang kafir. Orang kafir ni pula kafir neraka lapis paling bawah. Bawah daripada neraka Firaun, Namrud, Abu Jahal lagi ni. Ada ni. Ini tak boleh menghukum lah ni. Ini hubungan dengan Allah masing-masing lah. Jadi hak tu hak lapis bawah sekali. Hak neraka jahanam ni akhirnya akan dikeluarkan segala pada sekalian orang mukmin yang mengesakan Allah, yang banyak dosa, tapi mukmin yang mengesakan Allah, mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan, kena mati molek, akan dikeluarkan daripada neraka jahanam hingga tiada
ditinggal daripada api neraka, itu seorang daripada mukmin. Tuhan keluarkan orang-orang mukmin yang derhaka ni daripada neraka Jahannam. Allah Taala masukkan ke dalam syurga Allah dengan anugerah daripada Allah, dengan fadli, kurniaan daripada Allah. Ni kita ahli sunnah jangan lupalah. Dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dengan keadilan Allah. Sampai masa dikeluarkan daripada neraka Jahannam, dimasukkan ke dalam syurga Allah dengan fadli, kurniaan Allah. Sebab apa? Sebab kita ahli sunnah. Kita dua tu kan, dimasukkan ke dalam syurga dengan kurniaan daripada Allah. Satu laginya, dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masa dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli sunnah. Mu'tazilah dah dimasukkan ke dalam syurga wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah. Kemudian tempoh masa seksaan neraka Jahannam habis dah dengan qada dosa dia tu. Dikeluarkan daripada neraka Jahannam, dimasukkan ke syurga wajib bagi Allah. Ini Mu'tazilah. Kita tahu ada kurniaan daripada Allah. Ini kita ahli sunnah. Mu'tazilah tak wajib. Kan dosa dia habis dah kan. Tempoh masa seksaan neraka pun sampai dah masa dia kan. Maka Allah mengeluarkan daripada neraka, dimasukkan dalam syurga, bukan anugerah. Itu adalah kewajipan bagi Allah, atas Allah Subhanahu wa taala. Itu Mu'tazilah. Sebelum tu dimasukkan ke dalam neraka, kita ahli sunnahnya dengan keadilan Allah. Mu'tazilah tak terima dimasukkan neraka dengan keadilan Allah. Jikalau akidah ahli sunnahnya dimasukkan dalam neraka kerana maksiat yang dilakukan yang datang dari qada dan qadar, bukan keadilan, itu zalim Allah. Mu'tazilah kata. Kan kita ahli sunnah wal jamaah kan, perkara jahat, kemaksiatan yang menyebabkan orang mukmin tadi dimasukkan neraka Jahannam kerana maksiat. Dia beriman, dia mengesahkan Allah, tetapi dia banyak melakukan maksiat, maka dimasukkan ke dalam neraka kerana apa? Kerana maksiat yang dilakukan. Maksiat itu mari daripada mana? Mari daripada qada dan qadar Allah. Mu'tazilah kata kalau gitu zalim Tuhan. Ni kalau Mu'tazilah. Lepas tu kita ahli sunnah dimasukkan ke dalam neraka orang mukmin yang mengesahkan Allah, yang banyak dosa dengan keadilan Allah, walaupun dosa tadi itu qada dan qadar Allah sekalipun. Mu'tazilah kalau begitu pegangan, orang mukmin tadi dimasukkan dalam neraka kerana kemaksiatan tu qada dan qadar Allah, jatuh zalim Allah. Adakah Mu'tazilah beranggapan Allah zalim? Kalau beranggapan Allah zalim, bukan Mu'tazilah tu kafir. Maka Mu'tazilah pun pusing. Maksiat yang orang mukmin lakukan ni bukan datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Ini Mu'tazilah. Kan itu maklum kan? Mu'tazilah menafikan perkara maksiat datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ahli sunnah, maksiat yang umum lakukan ni adalah datang daripada qada Allah, dimasukkan neraka Jahannam dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam syurga dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin yang derhaka tadi akhirnya kesemuanya dikeluarkan daripada neraka Jahannam, dimasukkan dalam syurga dengan kurniaan anugerah, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang mengesahkan Allah, yang banyak dosa, maka diseksa dalam neraka Jahannam sekadar dosa yang dilakukan. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu, atas tiap-tiap mukallaf, percaya akan syafaat segala anbiya alaihimussalatu wassalam, maka syuhada,
maka sekalian mukmin atas kemegahan dan darjah mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya boleh bagi syafaat pertolongan di hari akhirat. Orang yang mati syahid pun boleh bagi syafaat pertolongan di hari akhirat. Orang mukmin pun boleh bagi syafaat pertolongan di hari akhirat. Orang yang mati syahid dia boleh bagi syafaat pertolongan kepada keluarganya selama 70 orang yang mati syahid ma'rakah. Ini cerita berkaitan dengan syafaat kecil lah ni. Syafaat besar hanyalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Ini syafaat kecil segala anbiya. Sekarang nabi-nabi semuanya ada syafaat kecil. Orang mati syahid pun boleh bagi syafaat kecil. Anak yang mati budak, anak yang mati kecil pun boleh bagi syafaat kepada ibu bapa. Dia panggil syafaat kecil. Asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul kubra, syafaat besar itu hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fasil qada, pada menceraikan hukum sebelum dihisab. Nabi akan bagi syafaat besar. Ini masuk bicara bab syafaat kecil. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.